Dapat dilihat daripada abstrak kajian ini bahawa kajian ini berfokuskan kepada 3 perkara. Yang pertama, bagi menjelaskan sejarah kemunculan Theravada dan Sarvastivada. Selain itu, bagi mengenal pasti perbezaan antara Theravada dan Sarvastivada dalam mentakrifkan consciousness. Akhir sekali, bagi mencari makna consciousness dalam perspektif Islam. Kita sendiri boleh lihat dan tersebarnya agama Buddha dalam kalangan masyarakat Malaysia sendiri. Ajaran-ajaran agama Buddha ini telah disusun sebagai rujukan kepada penganut agama-agama Buddha dan salah satu daripadanya ialah Tripitaka. Tri bermaksud 3, Pitaka bermaksud bakul dan makna sebenar Tripitaka ialah 3 bakul kebijaksanaan. Tripitaka ini mempunyai 3 aspek utama. Yang pertama ialah Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, ketiga ialah Abhidhamma Pitaka yang menghuraikan Dhamma iaitu ajaran agama Buddha. Terdapat 2 versi lengkap Abhidhamma yang menjadi rujukan utama para penganut agama Buddha. Yang pertama ialah Theravada Abhidhamma dan yang kedua ialah Sarvastivada Abhidhamma. Theravada Abhidhamma ini dihimpun di dalam bahasa Pali. Para penganut agama Buddha di sekitar Barat Laut India dan juga Asia Tenggara merupakan antara penganut yang dominan menggunakan kitab Theravada. Manakala Sarvastivada pula dipelihara dalam terjemahan bahasa Cina. Oleh itu, ianya lebih dominan digunakan oleh puak Cina dan Tibet. Bergerak kepada kajian literatur. Banyak kajian yang telah dilakukan terhadap konsep kesedaran di dalam kitab Theravada dan Sarvastivada. Menurut Ronkin dan Noah 2022, kedua-dua koleksi Abhidhamma ini mengandungi 7 teks. Walaupun beberapa teks berkongsi sumber yang sama, namun konteks buku tersebut agak berbeza. Di dalam Theravada, consciousness dibincangkan di dalam teks yang bernama Vibhanga ataupun analisis fikiran. Vibhanga ini menekankan bagaimana analisis fikiran membawa kepada kesedaran. Manakala dalam Sarvastivada, teks Vijnanakaya bukan catatan ringkas tentang consciousness. Bukti lain dikatakan oleh Paul William 2012, kemungkinan beberapa daripada 7 buku ini datang daripada sumber yang sama tetapi berbeza daripada segi konteks. Ahmad Rosnizi 2018 juga ada mencatatkan bahawa Abhidhamma boleh dikatakan sebagai tafsir kepada Dhamma yang dikhususkan kepada golongan terpelajar. Manakala Ptolemy Dikaios 2020 menyatakan salah satu persamaan antara Theravada dan Sarvastivada ini adalah kedua-dua kitab ini mengandungi elemen-elemen daripada Four Noble Truths, Eightfold Path dan kedua-duanya juga mengajarkan tentang kesedaran. Metodologi yang digunakan di dalam kajian ini ialah melalui pendekatan kualitatif dan data-data dikumpulkan melalui kajian kepustakaan. Antara salah satu bahan rujukan utama dalam kajian ini ialah buku Buddhist Thought, Complete Introduction, The Indian Tradition. Pengkaji juga menggunakan sumber daripada internet dan menggunakan sumber daripada Al-Quran dan hadis bagi mendapatkan maklumat tentang consciousness dalam perspektif Islam. Bergerak kepada dapatan kajian yang pertama iaitu sejarah kemunculan Theravada dan Sarvastivada. Sejurus kematian Gautama Buddha, para muridnya telah melakukan beberapa persidangan bagi mengumpulkan ajaran-ajaran daripada Gautama Buddha. Pada awalnya, mereka mewariskan ajaran ini melalui lisan. Setahun kemudian telah wujud perdebatan oleh beberapa pendeta untuk mengubah suai ajaran dalam Vinaya Pitaka. Setelah tidak mendapat jawapan kepada pertanyaan ini, terwujudlah sidang yang pertama bagi menentukan semula ajaran utama agama Buddha. Selepas itu, para bhikkhu ataupun pendeta yang ingin mengubah suai Vinaya Pitaka tersebut telah menghasilkan aliran Mahayana dan selebihnya menjadi aliran Theravada. Kemudian, pada sidang yang ketiga pula, para bhikkhu menyusun semula kandungan Sutta Pitaka yang mana selepas itu lahirlah Tripitaka. Selepas persidangan yang ketiga ini, agama Buddha semakin berkembang luas sehingga mewujudkan mazhab-mazhab di dalam agama Buddha. Antara mazhab-mazhab yang telah muncul seperti Theravada, Mahasamjika, Sarvastivada dan banyak lagi. Meskipun banyak mazhab yang telah wujud, namun mereka semua mengakui mereka masih mengekalkan ajaran asal agama Buddha. Bergerak kepada objektif kedua kita iaitu consciousness di dalam Theravada dan Sarvastivada. Kenyataan dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy menyatakan bahawa kitab Theravada dan Sarvastivada kedua-duanya mengandungi 7 teks dan setiap daripada 7 teks tersebut mempunyai kandungan yang berbeza walaupun berakar daripada sumber yang sama dan kedua-duanya membincangkan tentang kesedaran. Seperti yang telah dikatakan tadi, di dalam Theravada Abhidhamma, kesedaran iaitu consciousness dibincangkan di dalam teks yang bernama Vibhanga iaitu analisis fikiran.
Theravada berpegang kepada 3 prinsip psikologi asas agama Buddha dalam membincangkan tentang kesedaran. Yang pertama ialah kebergantungan timbulnya kesedaran. Daripada prinsip yang pertama ini, dikatakan kebergantungan kesedaran itu pada konsep dualiti, di mana interaksi antara organ diria menimbulkan kesedaran terhadap seseorang. Bayangannya seperti 2 kayu yang digeserkan dan mengeluarkan api. Kayu tersebut digambarkan sebagai organ diria, api tersebut digambarkan seperti kesedaran. Prinsip yang kedua pula ialah kesedaran itu tidak akan wujud sebagai fenomena asing, di mana ia akan hadir bersama 4 agregat berasal daripada tubuh, perasaan, persepsi dan kehendak. Kisah daripada Gautama Buddha sendiri menyaksikan 4 fenomena sewaktu beliau keluar daripada istana. 4 hal yang telah disaksikan oleh Gautama Buddha. Yang pertama ialah orang tua, orang yang sakit, orang yang sudah mati, dan keempat, seorang pendeta yang sedang bertapa. Maka, yang telah dilihat oleh Gautama Buddha ini telah berinteraksi dengan 4 agregat tadi dan terjadilah kesedaran di dalam diri Gautama Buddha. Yang terakhir ialah prinsip kebergantungan terhadap kesedaran dengan minda dan fizikal, iaitu nama rupa. Nama ialah 5 faktor mental yang hadir bersama-sama dengan kesedaran, iaitu perasaan, persepsi, kehendak, kesandaria dan penampilan mental. Manakala rupa pula disandarkan kepada 2 perkara. Yang pertama, 4 unsur jirim, bumi, air, api dan angin, dan perkara yang bergantung pada salah satu elemen tadi. Sebagai contoh, elemen tanah. Perkara yang bergantung dengannya pula adalah sesuatu yang berunsurkan pepejal seperti gigi, kuku, daging dan seangkatan dengannya. Bagi prinsip yang terakhir ini, secara keseluruhannya, interaksi antara minda dan fizikal ini dapat mewujudkan kesedaran. Seterusnya, consciousness dalam Sarvastivada Abhidhamma. Sarvastivada membincangkan kesedaran dalam 5 agregat menjadi asbab kewujudan fenomena, iaitu skanda. Dan skanda ini merupakan doktrin asas agama Buddha. 5 agregat ini ialah jirim, perasaan, idea, keadaan dan kesedaran. Dinyatakan terdapat 6 jenis kesedaran. Itu kesedaran dari segi mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan juga minda. Jenis yang keenam ini agak berbeza kerana jenis-jenis yang lain melibatkan fizikal. Iaitu ajaran Buddha menggelar 5 jenis kesedaran yang terawal ini sebagai vara ataupun pintu. Manakala jenis yang keenam sebagai tapak, iaitu vatu. Sarvastivada juga memegang kepercayaan bahawa kesedaran itu memerlukan objek. Objek ini yang akan berinteraksi dengan 5 jenis kesedaran fizikal tadi akan menghasilkan kesedaran. Sebagai contoh, kesedaran dari segi mata. Mata akan berinteraksi secara visual. Ambil semula contoh daripada kisah Gautama Buddha, gunakan kesedaran mata melihat orang yang tua, sakit dan mati dan menghasilkan kesedaran. Terdapat juga sumber yang mengatakan Sarvastivada menolak gelaran pintu dan tapak kepada 6 jenis kesedaran ini. Kerana Sarvastivada percayai bahawa kesedaran yang sebenar tidak akan timbul tanpa kesedaran daripada fikiran. Seterusnya, kesedaran dari perspektif Islam. Konsep kesedaran yang difahamkan dalam perspektif Islam ini berkait rapat dengan akal dan hati, iaitu setiap manusia memerlukan kesedaran kerana Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan manusia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Menurut Nevzat Tarhan 2012, dalam menjelaskan kesedaran dalam perspektif Islam ini, kita perlu mengaitkan antara manusia dan juga fitrah, juga peranan di atas muka bumi ini. Sifat kesedaran yang wujud di dalam diri setiap manusia bolehkan kita untuk berfikir tentang pangkat dan harta. Tanpa kesedaran, hati seseorang manusia itu lebih cenderung untuk mengejar kepada dunia tanpa berfikir apakah fitrah dan peranan asal Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan manusia di atas muka bumi ini. Boleh juga dikatakan bahawa kesedaran ini menjadi satu jambatan antara roh dan jasad. Maka jika jasad itu menyempurnakan peranan dan fitrahnya di atas muka bumi, maka rohnya juga mendapat impak yang baik. Daripada keseluruhan kajian ini dapat dibincangkan bahawa kedua-dua kitab Theravada dan Sarvastivada ada membincangkan tentang consciousness, namun melalui teks yang berbeza. Di dalam perspektif Islam pula, agama Islam mengutamakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Maka kesedaran yang wujud membolehkan manusia untuk berfikir dan berbalik kepada fitrah asalnya. Secara keseluruhannya, agama Buddha pula mereka percaya bahawa kesedaran dalam diri seseorang itu dapat mengurangkan penderitaan, iaitu tanha. Kesedaran dalam agama Buddha merupakan interaksi antara minda dan fizikal, di mana minda yang dipenuhi dengan nafsu dan kemahuan tidak akan terlepas daripada kesengsaraan.
Kesimpulannya, mazhab Theravada dan Sarvastivada berpegang kepada konsep kesedaran yang sama, iaitu wujud kesedaran itu melalui interaksi antara organ diri dan juga objek. Namun, mereka mempunyai pendapat yang tersendiri dalam menyampaikan konsep tersebut. Hendaklah kita akui bahawa kesedaran dalam diri seseorang itu walaupun kecil tapi nilainya tinggi agar manusia dapat berfikir tanpa diselubungi oleh hawa nafsu dan juga kemahuan.